Shen Chengyu, aku nak ceraikan kau. Su Xinyan, setiap kali kau buat hal, kau nak ceraikan aku. Sebelum ini, kau dah koyak 99 sigil kawan. Kau pun tahu, ini yang ke-100. Lepas ini, tak kira macam mana kau merayu, aku tak akan pergi buat sijil kahwin baru dengan kau lagi. Su Xinyan, tak ada lepas ini. Ini kali ke-100 kau koyakkan sijil perkawinan kita. Dan kali terakhir, Isak, aku akan tinggalkan kau buat selamanya. Sayang, kau masih marah dengan aku? Sikit lagi baik. Sayang, sijil perkawinan itu aku dah buat yang baru. Kali ini, janganlah sebab marah, kau koyakkan lagi. Ini dah jadi sijil yang ke-99 kita buat baru. Tengoklah perangai kau nanti. Shen Chengyu. Sayang, lepas ini, aku janji tak akan buat kau marah lagi. Cium aku. Cepatlah. You bye. Apa kau cakap? You bye? Su Xinyan. Siapa nama yang kau panggil tadi? Perkara kecil macam ni, kau nak gaduh. Keshik. Takut di atas katil ketika cium kau. Kau panggil nama lelaki lain. Ini hal kecil ke? Shen Chengyu, berani kau marah aku? Kau lupa dulu ketika kita bersama. Macam mana kau janji pada aku? Kau kata bila kita bersama, kau akan selamanya terima aku tanpa syarat. Dan baik pada aku. Kau lupa ke? Kalau begitu, beritahu aku. Shen Yubei, tu lelaki mana? Tak habis-habis kau, aku hari-hari lepas tak patut lembut hati. Setuju dengan kau untuk ganti sijil perkahwinan. Patutnya, biar kau sejuk beberapa hari lagi. Kau dah balik. Baik, aku cari kau sekarang. Aku nak mandi, sebentar lagi nak keluar. Cuci baju-baju ni. Aku bersama Shen Chengyu, hanya untuk latih teknik. Yang aku tunggu sentiasa Yubai. Su Xinyan. Rupanya selama ini, kau pada aku langsung tiada perasaan. Chen Yubai, kenapa kau tinggalkan aku? Kenapa? Xinyan. Xinyan. Jangan ikut perasaan. Aku tahu kau sakit hati putus cinta. Tapi di dunia ini, masih ramai yang sayang kau. Siapa lagi yang akan sayang aku? Siapa boleh sayang aku macam dia? Taku. Xinyan. Aku dah suka kau lama sangat. Dari kali pertama aku jumpa kau. Aku dah suka kau. Kau kata kau suka aku. Ya, kau nak terjun. Aku pun terjun. Shen Chengyu, kau kata suka aku. Betul ke Skiviko? Betul. Saya nanti pasti baik pada awak. Ini adalah sijil perkawinan pertama dalam hidup saya. Shen Chengyu, awak tak lupa perkara yang dijanjikan malam tadi? Saya Shen Chengyu bersumpah, setiap hari nanti akan sentiasa bertolak ansur dengan Fu Xinyan, berbuat baik pada Xu Xinyan. Tak akan kerana apa-apa hal memarahi Su Xinyan. Su Xinyan, aku suka kamu. Sanggup dalam semua hal mengikut kehendakmu. Tapi sekarang ini kali terakhir saya beri peluang padamu. Bila awak koyak siup perkawinan buat kali ke-100, saya akan hilang selamanya daripada pandanganmu. Su Xinyan keluar malam tadi, hingga sekarang belum balik.
Chengyu, cepat datang. Saya kemalangan kereta. Yubai, awak rasa baik sikit sekarang? Yubai. Su Xinyan. Rupanya ini dia, orang dalam mimpi awak. Bulan putih yang awak rindui bertahun-tahun. Aduh, kepala saya pening. Susah sangat ke? Saya urut untuk awak. Shen Chengyu, kenapa lama sangat datang? Bukankah awak kemalangan kereta? Kenapa sekarang nampak sihat? Yang cedera ialah Yubai. Semasa saya kemalangan, dialah yang lindungi saya. Yubai. Saya dan Yubai kawan sejak kecil. Dulu kalau dia tak pergi luar negara, awak mana ada peluang bersama saya? Hai, saya Chen Yubai. Sebelum kita berjumpa, selalu dengar tentang awak. Dengar kata saya. Aku pun banyak dengar tentang kau dari mulut Xinyan, tentang kau. Shen Chengyu, apa sikap kau ni? Sebagai seorang lelaki, tak bolehkah kau berbesar hati? Yubai sekarang, badan pun tak selesa. Masih sapa kau baik-baik, kau masih berlagak? Su Xinyan. Aku nih orang, tak pernah tahu apa arti bertolak ansur. Kau. Yubai, aku menyesal tak menahan kau dulu. Biar kau seorang keluar negara. Su Xinyan. Kau bawa Chen Yubai pulang? Yubai, aku rindu sangat kat kau. Aku cuma nak kau, seorang saja sentuh aku. Zhenyan, tunggu aku keluar esok. Aku temankan kau. Su Xinyan. Kau buat apa belakang aku? Apa kau pandang aku? Apa sebenarnya kau buat dalam tuh? Apa kau peduli? Tangan aku sakit. Esok hantar aku ke hospital. Kalau tak hantar, kita cerai, tak payah hidup bersama lagi. Ini peluang terakhir. Su Xinyan. Aku nak tengok. Apa kau buat esok? Yubai keluar hari ini. Hal kau marah aku tadi. Kita settle malam nanti. Xinyan, susah hati kau ambil aku. Kau keluar hospital semestinya aku ambil kau. Chengyu, aku dan Xinyan hubungan lebih rapat. Jangan ambil hati ya. Ambil hati pun ada guna? Shen Chengyu, gila keski ko kau. Maaf, Chengyu. Dulu selalu saya duduk di kursi penumpang depan Xinyan. Lupa awak berdua dah kawin. Saya turun sekarang. Yubai, jangan bergerak. Shen Chengyu, Yubai hanya boleh duduk di kursi penumpang depan saya. Hari ini sama ada awak balik jalan kaki atau naik bagasi. Su Xinyan. Awak suruh saya datang untuk buat saya sadar tentang kedudukan saya. Yubai, kalau tak selesa beritahu saya. Saya dah baik sikit Xinyan. Cuma, awak ambil saya dari hospital. Suami awak nampaknya agak tak gembira. Awak boleh balik negara saya dah sangat gembira. Tak perlu pedulikan dia. Lagipun, Shen Chengyu sangat dengar cakap saya. Su Xinyan, 6 tahun ini, saya tak pernah tahu awak pun ada sisi yang begitu penyayang. Shen Chengyu, dalam hati awak, adakah saya tak penting? Saya cuma suruh awak ambil saya. Xinyan. Saya demam, seluruh badan sakit. Dan lagi, saya dah tempah kereta khas untuk ambil awak di pejabat. Saya ada suami. Untuk apa kereta khas? Kalau macam ini, apa guna saya hidup dengan awak? Saya hidup dengan pemandu e-hailing. Tak boleh ke? Tak kisah. Dalam 10 menit kalau tak nampak awak, kita cerai. Xinyan. Jangan marah. Saya pergi ambil awak sekarang. Baliklah.
Kenapa tak beritahu aku? Hujan lebat sangat. Nak aku tunggu kau dalam hujan ke? Boleh tak jangan berdiri sini? Kotor sangat, menjengkelkan. Susinyan, selama ini aku sangka kau memang perangai kasar dan egois. Tak sangka, kekasaran dan keegoisan kau khusus untuk aku. Lambat sangat. Kenapa baru balik? Zhenyan, kaki aku tak selesa. Nagbashu kaki shelasha. Baik, Yubai. Tunggu sekejap. Hmm. Shen Chengyu, mari sini basuh kaki untuk Yubai. Susinyan, sampai bila kau nak buat hal lagi? Kenapa? Aku suruh dia basuh kaki. Perkara kecil basuh kaki pun kau tak boleh buat. Kenapa aku perlu basuh kakinya? Dia cedera kerana aku. Kalau bukan kau, siapa lagi? Susinyan, boleh tak kau tahu had sikit? Tahu had. Shen Chengyu, perkara kecil pun kau nak marah aku? Ini perkara kecil. Aku suami kau. Kau suruh suami kau basuh kaki untuk lelaki lain? Yalah, sebagai suami aku, bukankah kau patut dengar cakap aku dalam semua hal? Dengar sini, Susinyan. Aku tak mungkin basuh kaki untuk Chen Yubai itu. Zhenyan, nampaknya aku tak patut balik negara. Macam ini, kamu pun tak akan bergaduh kerana aku. Yubai, jangan cakap macam itu. Baiklah, Shen Chengyu. Kalau awak tak mahu basahkan kaki Yubai, saya sendiri yang akan lakukannya. Susinyan, jangan basahkan kakinya. Sudah cukup belum? Saya suruh awak buat, awak enggan. Saya nak buat sendiri, awak pula tak setuju. Apa hak awak nak halang saya? Susinyan, awak istri saya. Di depan mata saya, nak basahkan kaki lelaki lain. Apa maksudnya? Shen Chengyu, perkara kecil begini pun awak tak dapat penuhi. Saya nak cerai dengan awak. Susinyan, setiap kali awak merajuk, sajul kawin dikoyakan. Sebelum ini, awak dah koyak 99 keping. Awak pun tahu ini yang ke-100. Mulai sekarang, tak kira bagaimana awak merayu, saya tak akan pergi bersama awak untuk gantikan sijil kawin lagi. Susinyan, tak ada masa depan lagi. Ini kali ke-100 awak menggoyahkan sijil perceraian dan juga kali terakhir. Isak, saya akan tinggalkan awak buat selamanya. Shen Chengyu, awak berani menunjukkan muka masam? Baru beberapa tahun kita kahwin, awak tak pernah fikirkan cara awak layan saya, yang buat saya marah hingga koyak 100 sijil kahwin. Tanya hati awak sendiri, selama ini, saya tak cukup baik ke? Tak cukup sayangkan awak ke? Itu memang tanggung jawab awak. Awak sepatutnya baik kepada saya tanpa syarat. Zhenyan, baik saya pergi saja. Kepala saya pening lagi. Yubai, bising kah? Saya bantu awak naik rehat. Kaki Yubai tak selesa. Saya nak jaga dia malam ni. Awak tidur bilik tetamu sendiri. 100 kali. Susinyan, 6 tahun. Saya tak sanggup lagi teruskan hubungan ini. Presiden Shen. Mua, awak dah sampai Bandar Jiang. Chengyu, selama ini, akhirnya saya dapat berita awak. Saya terus berangkat dari Bandar Gang selepas awak telefon. Saya panggil awak datang, nak tanya tawaran awak dulu untuk sertai syarikat awak. Masih sah ke? Chengyu, awak nak balik. Awak kata, sebagai pakar modal teroka, kenapa sembunyi di belakang tabir? Sembunyikan dari istri awak, bantu syarikatnya berkembang. Mua, saya cuma nak tahu kata-kata awak dulu. Masih sah ke? Za, tentu za. Kalau awak balik, saya rasa dengan kemampuan saya dan jaringan awak, pasti boleh jadikan syarikat nomor 1 dunia. Saya pasti bantu syarikat awak capai nomor 1 dunia. Selama ini, awak sembunyikan nama dalam industri. Saya sangka takkan jumpa awak lagi. Saya percaya mulai sekarang, kita berdua pasangan sempurna. Mua, jumpa di Bandar Gang. Bandar Gang. Shen Chengyu, awak nak ke Bandar Gang buat apa? Saya nak kemana? Penting ke bagi awak. Aku tanya ikhlas. Kenapa marah sangat? Tak apalah, aku tak tanya lagi. Pergi manapun suka hati, mati pun tak kena mengena dengan aku. Susinyan, orang selalu degil dengan orang yang buat dia tak bahagia. Mulai hari ini, hilang dari hidup kau. Tuan Su, Tuan Xu memang contoh aku. Berdiri sendiri, ada rumah besar macam ni. Sayangnya, kahwin terlalu awal. Kahwin dengan lelaki Phoenix. Kahwin boleh cerai. Aku rasa Tuan Su dan Tuan Chen lebih serasi. Zhenyan, nampaknya bisnes kau bagus tahun-tahun ni. Kalau macam tu, aku balik sekarang pun masih untung. Yubai, semua tu tak penting bagi aku.
Yang paling penting kau balik. Aku ada hal, naik dulu. Cheng Yu, main sama-sama lah. You bye. Jangan peduli dia. Dia Shen Cheng Yu kat sini. Hanya rosakkan suasana. Gampang ganti nih, ibu aku bagi kepada kau. Masa kita kawin dulu? Masa tuh? Aku miskin. Yang nih, Tengok yang lain. kau suka yang nih. Mahal sangat. Aku tak suka yang ni. Tak apa, Sinyan, kau tak perlu jimat untuk aku. Cheng Yu. Ambil gaun pengantin tangan yang mak pakai. Masa kawin dulu, bawa sini. Aku nak yang ni, untuk kawin. Baik, aku janji. Cantiknya. Shen Cheng Yu, aku akan simpan gaun pengantin ini dengan baik. Susinyan. Dulu kau kata nak simpan gaun pengantin ini. Sekarang, kau tak sudi pandang pun. Pelukla, Pelukla. 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 Ensiksu, ensikchen, pelukla, Pelukla. Cepat pelukla. pelukla. Susinyan. Aku belum pun pergi. Kau dah tak sabar nak berdua dengan Chen Yubai? Aku dengar, dulu Encik Shu dengan Encik Chen, masa university, pasangan yang sangat romantis. Aku pun dengar juga. Ensiksu, dulu hubungan kamu begitu baik. Kenapa tak kawin? Alamak. Cheng Yu, kau kan romantis. Kenapa bawa gaun pengantin turun? Cuma gaun pengantin kau nih. Kalau dibandingkan dengan di pasaran, nampak lain sedikit. Memang lain, gaun pengantin ini dijahit tangan oleh mak aku untuk bakal menantunya. Shen Cheng Yu. Kenapa awak keluarkan gaun pengantin 6 tahun lalu sekarang? Gaun buatan tangan, barangan terpakai yang buruk. Langsung tak boleh, banding jenama terkenal. Shen Cheng Yu. Kita dah bersama 6 tahun. Awak bagi saya barangan terpakai ini. Sekarang awak bawa gaun pengantin ini. Nak sakitkan hati siapa? Kekap ilak-elak. Ini ibuku jahit sendiri. Gaun buruk ini memang barangan terpakai. Siapa yang nak? Susinyan, awak nak buat apa? Saya tak suka gaun ini. Buang pun tak boleh ke? Cheng Yu, awak terlalu penting diri. Hantar barangan terpakai pada Sinyan dah truk. Nak ambil balik lagi. Dah puas cakap, Susinyan. Awak tak suka tak apa. Tapi gaun ini, satu-satunya peninggalan ibu saya. Pelangkan. Shen Cheng Yu. Tipu siapa? Saya tak percaya. Ini peninggalan ibu awak. Gaun ini, ibu saya jahit sendiri. Mana mungkin tak benar? Ini pun harta pusaka rupanya. Kenapa sial sangat nih? Alamak Jinyan. Gaun kawin. Penting sangat untuk Cheng Yu. Kau kasih balik lah. Salah aku juga balik lambat sangat. Sampai kau waktu majlis kawin. Pakai gaun kawin terpakai. Maaf. Di dunia ni, Yubai. Cuma kau je yang akan ingat aku selalu. Tapi gaun buruk nih. Aku buang pun. Takkan kasih balik kat dia. Susinyan, jangan keterlaluan sangat. Aku yang keterlaluan. Kau marah aku tak keterlaluan ke? Aku cuma nak buang gaun ni ya. Kau marah aku sebab benda ni je pun. Susinyan. Benda lain kita boleh bincang. Tapi gaun nih, kau mesti pulangkan kat aku. Api. Jangan. Shen Cheng Yu. Inilah akibat kau buat aku marah. Harga buat aku tak gembira. Gila kau. Susinyan, kau dah terlampau. Shen Cheng Yu, berani kau jerit kat aku. Tengok tangan dia, kulit dah melecur. Alamak, sakitnya mesti tak tertahan. Tangan dah jadi macam ni. Shen Cheng Yu, sakit tak? Rupanya kau masih ambil peduli sakit ke tak? Jinyan. Tak sangka satu, gaun terpakai yang kau pernah pakai. Cheng Yu hargai sangat. Nampaknya dalam hubungan ni. Aku yang salah. Bukan macam tu, Yubai. Dalam hati aku, kau yang paling penting. Shen Cheng Yu, jangan cuba tipu saya dengan aksi sedih. Kali ini, saya takkan mudah maafkan awak.
Susinyan, keadaan sudah begini. Saya sudah tiada apa-apa lagi yang diharapkan. Awak masih berani marah dengan saya. Saya beritahu awak dalam beberapa hari nanti, walau awak minta maaf macam manapun, saya takkan maafkan awak. Susinyan, saya sudah berazam. Saya takkan merayu awak lagi. Sudah putuskan untuk pergi. Apa? Awak nak pergi? Pergi mana? Kemana saya pergi? Pentingkah bagi awak? Susinyan, adakah awak pernah peduli tentang saya? Berani awak cakap macam ini dengan saya? Awak masih nak buat sijil kahwin gantian tak? Tak nak buat. Cuma sehelai gaun penggantin. Perlukah awak merajuk dengan saya? Baiklah, tak nak buat. Shen Chengyu macam mana lain daripada dulu? Biasanya waktu begini, bukankah dia akan segera pujuk saya? Saya pergi dulu. Awak nak pergi mana? Saya pergi mana? Pentingkah bagi awak? Adakah awak pernah peduli tentang saya? Awak apa sikap nih? Saya tak peduli. Awak mesti balik esok. Alamak, Zhenyan. Bukankah awak masih ada hadiah lain nak beri pada saya? You buy. Tunggu sebentar dulu. Shen Chengyu, cuma sehelai gaun penggantin. Jangan buat hal. Lepas you buy habiskan hari jadi, saya ganti awak sehelai lagi. Tuan Su, hadiah yang awak beli untuk Tuan Shen sudah sampai. Jam Zhenyan. Shen Chengyu, aku tak ada masa hantar awak. Balik nanti, beli saja apa-apa untuk makan. Jam. Susinyan. Awak tahu tak hari ini juga hari jadi aku? Chengyu, selamat hari jadi. Syarikat semua dah aku aturkan. Lagi satu, ini kontrak pekerjaan yang aku sendiri sediakan. Aku berikan pada awak saham 54% syarikat aku tanpa syarat. Terima kasih, Mua. Kita pergi. Tahun ke-6 perkawinan. Ini sijil perkawinan gantian yang ke-100. Kalau aku nak pergi, biar Susinyan tahu kenapa aku pergi. Tepat 100 keping. Mulai saat ini, aku dengan Susinyan tak akan ada sebarang hubungan lagi. Chengyu. Kita balik ke Bandar Gang. Baik. Biarkan semua ini berakhir di sini. Susinyan. Mulai hari ini, kita berjalan-jalan masing-masing. Jalan kita berbeza. You buy, hari ini hari dari awak, dan juga hari paling penting dalam hidup aku. Sebab, hari ini awak kembali ke sisi aku. Terima kasih, Sinyan. Xiao Chen, guna peluang ini, ciumlah. Betul. Lagipun hari ini tiada Shen Chengyu untuk rosakkan suasana. Cepat, ciumlah. Siam, You buy, tak boleh. ciumlah, Tak, siam, tak boleh. siam, wah. Sinyan, maafkan aku. Dulu, aku tak patut tinggalkan awak dan pergi. Chen Yubai, hal dulu, jangan sebut lagi. Kau balik, aku dah gembira. Lajapun, sekarang aku dah kahwin dengan Shen Chengyu. Zhenyan. Aku harap kau boleh bercerai dan kahwin dengan aku. Shen Chengyu sangat bergantung pada aku. Kalau aku bercerai, macam mana dia nanti? Yubai tak boleh. Jangan cakap pasal aku. Shen Chengyu pun tak akan setuju untuk bercerai. Sinyan, tak apa. Aku boleh tunggu kau, macam kau tunggu aku 6 tahun dulu. Sik Ken pandai battle. Menyentuh hati. Cik Chen lagi bagus dari Shen Chengyu. Shen Chengyu, kenapa tak datang pujuk aku lagi? Biasanya waktu nih, dia dah minta maaf sambil berlutut nak pergi buat sijil kahwin baru. Sinyan, kau tak gembira ke? Ah, tak apa. Yubai, tunggu sekejap. Aku tanya Shen Chengyu, dah sampai mana? Maaf, nomor yang Anda dial tidak dapat dihubungi buat sementara waktu. Shen Chengyu, kau betul nak tinggalkan aku ke? Yubai, tunggu sekejap. Aku pergi tengok barang Shen Chengyu dah ambil ke belum. Dia tak ambil kad ni. Maaf, nomor yang Anda dial tidak dapat dihubungi buat sementara waktu. Shen Chengyu, kau berani tak angkat telefon aku? Shen Chengyu, kau kemana?
Shen Chengyu. Shen Chengyu. Shen Chengyu. Shen. Shen Chengyu, awak buat apa lagi? Awak rancang guna cara ini, nak pujuk saya, nak buat sijil perkawinan ganti dengan saya? Ini sijil perkawinan. Shen Chengyu. Awak tampal sijil perkawinan penuh dinding, apa maksudnya? Hello pengguna yang Anda hubungi. Buat sementara waktu tidak dapat dihubungi. Hello pengguna yang Anda hubungi. Hello pengguna yang Anda. Hello pengguna yang Anda hubungi. Buat sementara waktu. Shen Chengyu. Awak betul nak tinggalkan saya? Chengyu, akhirnya awak balik. Awak pergi mana? Jinyan. Saya, Yumpa Hengyu tak? Tak, langsung tak dapat hubungi dia. Shen Chengyu pergi mana sebenarnya? Dia tahu saya marah, tapi tak cepat balik pujuk saya. Malah tampal sijil perkawinan. Yang koyak itu di dinding. Jinyan. Chengyu memang sayang awak. Demi pujuk awak berbek, setiap kali dia guna cara baru nak buat awak gembira. Kali ini lagi, sijil perkawinan yang koyak. Dahulu, dia tampal balik. Betul, awak cakap betul, Yuba Ait. Ini pasti. Cara baru dia nak minta maaf dengan saya. Cara baru. Chengyu ini memang guna cara macam ini. Cuma buat awak teringat, dia buat awak marah. Langsung tak buat awak fikir nak berbaik. Dia ingat macam ini, saya akan maafkan dia? Kalau dia balik kali ini, aku pujuk saya betul-betul tak minta maaf dengan saya pasti tak akan buat sijil perkawinan ganti dengan dia. Perjanjian perceraian ini, Shen Chengyu mahu ceraikan aku. Tak mungkin, Shen Chengyu sayang sangat kat aku. Mana boleh, sanggup ceraikan aku. Jinyan. Chengyu sayang sangat kat awak. Demi awak apapun dia sanggup buat, dia takkan tinggalkan awak. Betul kata awak, Shen Chengyu, dia takkan tinggalkan aku. Sinyan, kau kata tidur tak lena, tak berapa lena. Ini aku bawakan sachet wangi ini untuk tenangkan pikiran. Shen Chengyu, boleh tak jangan ganggu aku? Hari-hari bawa sampah kau, berlegak-legak sini. Kalau sibuk, tak apa. Aku letak di rumah, dalam bilik belajar. Betul. Shen Chengyu, apapun sanggup buat untuk aku. Dia takkan tinggalkan aku. Aku tak boleh biarkan Shen Chengyu balik. Lagipun tak boleh biarkan dia bersama dengan Su Xinyan. Jinyan, apapun berlaku nanti, tak kira Chengyu tak ada di sisi awak. Aku akan temani awak. Yubai. Syukur ada kau. Jinyan, demi awak, apapun aku sanggup buat, aku yakin, dengan kasih aku, lebih baik dari Chengyu. Aku tahu. Sinyan, aku janji akan baik dengan awak. Tak boleh, aku kena cari Shen Chengyu. Jinyan. Kalau Chengyu benar-benar nak pergi, kau takkan jumpa dia. Tapi aku yakin dia sayang kau, pasti takkan tinggalkan kau. Kau betul. Aku kena hubungi Chengyu lagi sekali. Jinyan, mungkin Chengyu tengah sediakan kejutan untuk kau. Kalau kau telepon dia sekarang, bukankah itu ganggu? Mungkin dia balik esok. Betul. Dia pasti tengah siapkan kejutan untuk aku. Shen Chengyu, kau dan Su Xinyan sudah kahwin bertahun-tahun, tapi hati dia selama ini cuma ada aku. Chengyu, selama ini kau diam-diam untuk bekas istri kau berkorban begitu banyak, tapi dia balas begini. Tadi kau tanya aku. Ada rancangan jelas tak? Aku rasa, sekarang aku dah ada rancangan yang jelas. Apa? Aku nak ambil alih syarikat Su Xinyan. Su Xinyan, semua yang kau ada sekarang adalah pemberian aku.
Sekarang, aku nak ambil balik. Halo, nomor yang Anda dial. Angkatlah, Shen Chengyu. Kalau kau angkat sekarang, aku masih boleh maafkan kau. Halo. Nomor yang Anda dial tidak dapat dihubungi. Shen Chengyu pergi mana? Kenapa dia tak balik lagi? Shen Chengyu, lebih baik kau jangan balik selama-lamanya. Dengan begitu, Xinyan dan syarikatnya akan jadi milik aku sepenuhnya. Jinyan, jangan marah. Walaupun Chengyu tak balik, masih ada aku. Aku akan temani kamu. Jinyan. Kerjasama yang buat kamu pening kepala dulu. Aku buat tak tidur seminggu. Perancangan itu diluluskan. Encik Liu setuju tanda tangan. Proyek ini cuma bernilai beberapa juta. Kamu buat sedikit ya. Berani nak tunjuk depan aku? Jinyan. Bisnis tak boleh tamak. Beberapa juta pun boleh selesaikan masalah segera kita. Lihatlah sikap kedekut kamu. Memang tak berguna. Bisnis tak dikembangkan. Mama, Zhker? Jinyan, kamu terlalu penat. Rehatlah sekejap. Semua ini. Aku bantu buat malam nanti. Siapa kata Shen Chengyu takkan balik? Pergilah urus kerja kamu. Jangan ganggu aku. Shen Chengyu, aku tengok berapa lama kamu boleh tahan di luar. Selain aku, siapa lagi nak terima kamu? Shen Chengyu, kenapa tak pergi terus? Kamu patut hilang dari dunia ini. Puan He, kami sentiasa ingin. Syarikat yang kami ingin bekerjasama yaitu kumpulan Jinsheng di Bandar Gang, malah telah mengambil semua rakan kongsi kami. Habis diambil. Sekarang pasaran saham jatuh. Kami hampir muflis. Apa? Kumpulan Jinsheng, bukankah baru menolak kerjasama kami? Bagaimana boleh tiba-tiba mengambil rakan kongsi kami? Puan Hu, dan saya dengar, kumpulan Jinsheng baru saja mengupah dengan gaji tinggi dari Wall Street. Kononnya, yang boleh menghidupkan semula syarikat, Liu Jiguang. Leo menyembunyikan diri begitu lama. Pergi ke kumpulan Jinsheng. Liu Jiguang, kebolehannya luar biasa. Sebelum ini bersembunyi selama 6 tahun. Kali ini muncul semula. Perkara pertama, ternyata mengambil alih syarikat kami. Apa? Kamu kata Leo muncul, pergi ke kumpulan Jinsheng, dan mahu mengambil alih syarikat kami. Ja. Hari ini seluruh industri sudah tersebar. Tidak mungkin, kumpulan Jinsheng di Bandar Gang menguasai segalanya. Dana proyek yang mereka urus, semuanya berbilion-bilion. Bagaimana mungkin tiba-tiba mengambil alih syarikat kami? Jika pada masa ini, saya membantu Su Xinyan menyelamatkan keadaan ini, dia pasti akan lebih percaya pada saya. Jinyan, kamu sudah cukup sibuk kebelakangan ini. Serahkan hal ini kepada saya akan uruskan untuk kamu. Betul, Yubai. Kamu kan lulusan Harvard dari Jabatan Keuangan, pasti boleh uruskan dengan baik. Hal ini, serahkan saja kepada Yubai untuk uruskan. Tapi Encik Su, Encik Chen baru sampai. Belum berapa biasa dengan operasi syarikat kita. Saya percaya dia. Jinyan, jangan risau. Saya pasti tak akan kecewakan awak. Yubai, awak betul-betul berjaya pulangkan semua rakan kongsi. Jinyan, saya kata nak bantu awak, mesti akan bantu awak. Encik Su, alamak. Kenapa? Baru dapat berita, rakan kongsi terakhir syarikat kita pun sebab Leo pagi tadi batalkan kontrak dengan kita. Apa ini? Mana boleh jadi? Inilah kerja awak. Kalau Shen Chengyu ada, dia pasti takkan buat kerja begini. Jinyan, walaupun Shen Chengyu boleh selesaikan, apalagi? Lagipun, awak tak cintakan dia. Tidak. Salah. Saya cintakan dia. Tinggal satu langkah. Syarikat Su Xinyan akan muflis sepenuhnya. Tak akan ada lagi peluang untuk melakukan semula. Chengyu. Awak nak tak beri dia satu peluang lagi? Awak rasa? Patutkah saya beri dia peluang lagi? Buat sesuatu. Jangan terlalu keras. Baik. Ikut awak. Shen Chengyu. Akhirnya awak jawab telepon. Awak kemana bila awak balik? Kalau awak balik sekarang, saya masih boleh maafkan awak. Shen Chengyu berani tutup telepon saya. Awak dengar Su Xinyan meluahkan perasaan baik. Awak nak tinggalkan saya. Balik cari dia. Saya tak akan balik lagi. Awak berjanji, awak ikut saya. Bina syarikat terbaik industri. Saya akan berusaha. Puan He, jangan risau tentang Shen Chengyu. Yang selamatkan syarikat hanya Leo kumpulan Jinsheng. Capai perjanjian dan mereka batalkan akuisisi.
Apapun cara, mes di Cuba, saya esok jumpa Leo sendiri. Jinyan, saya ikut. Beri peluang, perbaiki. Puan He. Satu hal lagi. Apa? Saya dengar, lepas Shen Chengyu pergi. Keskibi ke kumpulan Jincheng. Dia ke sana untuk apa? Tidak boleh kali ini. Saya bawa Shen Chengyu pulang. Tuan Yu, susinya kumpulan sushi, atur mesuarat Isak. Susinyan. Dia kata sibuk. Tak jumpa. Jumpa. Saya jumpa sendiri. Susinyan. Tak sangka awak cari saya. Cheng Yu. Saya teman awak. Baik. Sudah setengah jam. Leo mana? Ensik Chen tunggu, Leo nak sampai. Kamu guna bandar gang. Kawasan kamu, bully kami. Jinyan, syarikat ini teruk, berani hina kami. Walaupun teruk. Nasib syarikat saya kini di tangan mereka. Sabar sebentar lagi. Jinyan, kenapa kita perlu tanggung malu di sini? Balik sajalah. Kegagalan kali lalu cuma kebetulan. Kali ini balik, aku jamin syarikat ini akan bangkit semula. You bye. Aku tahu kemampuanmu. Tapi syarikat aku dah tak mampu ambil risiko. Diam dulu. Biar aku tenang dulu. Jinyan, bukankah aku nak tolong kamu? Shen Chengyu. Kenapa awak tinggalkan Sinyan? Rupa-rupanya dah dapat sugar mommy. Diam. Shen Chengyu, kenapa awak ada di sini? Asalkan awak ikut aku balik, aku tak tanya. Kenapa awak dengan perempuan lain ada di sini? Dan aku maafkan awak. Setuju nak balik sama awak buat sidil kahwin baru. Maaf ya, Susinyan. Aku dah bercerai dengan awak. Kita dah tak ada kaitan langsung. Tak mungkin. Lagipun, bercerai boleh kahwin semula. Susinyan. Aku tak mungkin kahwin semula dengan awak. Kenapa tak mungkin? Awak dah tahu syarikat aku hampir bangkrut. Bila aku jumpa Leo, Leo pasti tolong aku. Syarikat ini pasti pulih macam dulu. Malah, lebih baik dari dulu. Susinyan. Leo. Tak mungkin tolong awak. Kenapa? Sebab. Leo. Sebenarnya Shen Chengyu. Awak kata Shen Chengyu tu adalah Leo yang dalam legenda. Boleh hidupkan semula syarikat? Mana boleh jadi? Betul. Shen Chengyu langsung tak pandai. Benda kecil pun dia boleh rosakan. Macam mana dia boleh jadi Leo yang terkenal dalam industri? Oh. Aku dah faham, Jinyan. Dia pasti dah ada perempuan kaya baru, nak tinggalkan kau. Sebab tu dia reka cerita dia tu Leo. Shen Chengyu. Asalkan aku jumpa Leo, Leo pasti akan tolong aku. Syarikat aku pasti akan gemilang macam dulu. Bila sampai masa tu, apapun kau nak, aku bagi. Susinyan. Kau orang paling pandai tipu diri sendiri yang aku pernah jumpa. Kau diam. Ini hal keluarga aku dengan Chengyu. Kau ada hak apa nak cakap? Chengyu. Kau sayang aku sangat. Pasti tak sanggup tinggalkan aku. Kan? Sayang? Susinyan. Dulu aku sayang kau. Tapi itu kisah lama. Sekarang aku pada kau, tak ada rasa apa-apa langsung. Tak mungkin. Macam mana kau boleh cakap tak sayang, lalu terus tak sayang? Kau pernah sumpah akan baik pada aku selama-lamanya. Jinyan. Jia Shen Chengyu tu materialistik, lelaki sampah yang hidup guna duit perempuan. Tak layak kau baik sangat pada dia. Layak atau tak? Aku yang tentukan. Shen Chengyu sayang aku. Dia mesti jadi hak aku. Chengyu, kau masih elak aku? Dulu bukan kau paling suka. Aku pegang tangan kau ke? Susinyan, aku cakap sekali lagi. Aku dah tak sayang kau lagi. Tak kira berapa kali kau sebut perkara lama. Semua tak berguna. Ini tak mungkin. Kau sayang aku selama 6 tahun. Mana mungkin tiba-tiba tak sayang? Ya, aku sayang awak 6 tahun.
Tapi 6 tahun ini, awak pula bagaimana melayan aku? Bukankah aku cukup baik pada awak? Setiap hari biar awak di rumah, tak perlu buat apa-apa. Aku beri duit, jaga awak. Ya kah? Cheng Yu, dengan kemampuannya, berapa banyak duit pun boleh dapat. Tapi awak, duit awak sedikit sampai. Semut jatuh di lantai pun, malas panggat. Berani juga awak kata jaga dia? Awak ini siapa? Ini hal keluarga aku dan Cheng Yu. Awak asyik cakap sini. Boleh tak diam? Awak langsung tak tahu siapa aku. Berani pula masuk syarikat ini? Kenapa aku tak berani? Aku dengan kumpulan ginseng sentiasa ada kerjasama. Awak siapa? Siapa peduli? Tuan Eksu, ini Puan Yu. Puan Yu Muhe. Penggagas kumpulan ginseng. Apa? Awak Yu Mua? Penggasas kumpulan ginseng? Zhenyan. Perempuan ini pasti berkomplot dengan Shen Chengyu tipu awak di sini. Kalau dia penggagas kumpulan ginseng, mana mungkin suka Shen Chengyu yang tak ada apa-apa ini? Betul. Kalau awak betul-betul Yu Muhe, mana mungkin tertarik pada Shen Cheng Yu? Aku tak nak terangkan banyak dengan awak. Tentang apa awak kata tadi. Kenapa aku boleh suka Shen Cheng Yu? Sebab Cheng Yu bukan langsung orang yang tak boleh buat apa-apa seperti yang awak kata. Mua. Tak payah cakap banyak dengan mereka. Baik, Susinyan. Awak juga tak perlu lagi buat usaha yang sia-sia. Hari ini, tak ada siapa boleh tolong awak. Cheng Yu. Asalkan awak sanggup balik dengan saya akan anggap semua yang berlaku hari ini tak pernah berlaku. Saya akan kekal menjaga awak seperti dulu. Susinyan. Awak tak rasa kata-kata awak ini kelakar ke? Menjaga saya? Sepanjang tahun-tahun ini. Pernahkah saya guna duit awak sesen pun? Kat yang saya beri awak itu, saya masukkan 500.000 setiap bulan. Itu pun tak cukup ke? Kad itu, semasa saya tanya kata laluan, awak kata hari lahir saya. Tapi bila saya cuba masukkan, kata laluannya langsung tak betul. Kat itu, Yubai yang buat sebelum dia pergi. Kata laluannya sentiasa hari lahir Yubai. Bagaimana saya boleh lupa hal ini? Asalkan awak sanggup balik dengan saya akan beri awak satu kad lagi. Zhenyan. Syarikat sekarang masih ada duit sebanyak itu ke? Diam. Susinyan. Dulu pun saya tak pernah minta duit awak. Lepas ini pun saya tak akan minta. Tak kira betapa keji pun, perkara yang awak buat dulu. Semua ini sudah tak penting bagi saya. Awak tahu itu masa dulu, saya tak faham hal dunia. Kenapa awak tak boleh memahami saya? Memahami. Kalau begitu, kenapa dulu awak tak boleh memahami saya sedikit? Banyak perkara yang saya lakukan untuk awak. Bukan selalu sebab awak marah. Saya pujuk awak, nyawa saya hampir tak ada. Jadi, Apa lagi awak nak cakap? Awak rasa saya tak tahu. Setiap kali awak marah, lari ke luar negara cari dia. Chen Yubai. Cheng Yu, selama ini awak banyak tanggung. awak ni siapa sebenarnya? Palsukan Cik Yu. Campur tangan hal keluarga saya. Susinyan. Sampai sekarang, awak masih tak faham? Dialah Cik Yu yang awak sebut. Kalau tak, macam mana boleh ada dalam pejabat ni? Cik Su, kalau awak masih berlagak dengan Cik Shen kami, maka kami terpaksa minta awak keluar. Awak betul-betul Yu Muhe. Saya asalnya tak nak buktikan apa-apa depan awak. Tapi sekarang saya terpaksa buktikan. Awak maksudkan apa? Daripada kerjasama Zhu Xinyan yang sikit itu, daripada Zhu Xinyan kerjasama yang sikit itu, buang satu. Cheng Yu, saya buat tak keterlaluan kan? Langsung tak keterlaluan. Cik Siu ada masalah. Tadi ada lagi, rakan kongsi nak batalkan kontrak. Kalau rakan kongsi tarik diri lagi, kita mungkin tak tahan. 1 minggu pun. Tak boleh. Saya tak boleh biarkan Xinyan bawa Shen Chengyu balik. Zhenyan. Sekarang Cik Yu ada di depan. Yang paling penting ambil balik syarikat. Asalkan syarikat kembali, Chengyu pun akan kembali. Lagipun dulu dia sangat sayang awak. Tak mungkin dia tinggalkan awak. Yubai. Betul kata awak. Encik Yu. Syarikat saya memang tidak mampu hadapi kesusahan. Ya. Boleh tak tarik balik kata-kata tadi? Jangan biar syarikat rakan kongsi mungkir. Su Xinyan, kenapa saya perlu tolong awak? Kedua-dua syarikat kita sudah bekerja sama lama. Atas hubungan baik ini, Hubungan baik. Sepanjang tahun-tahun ini, kalau bukan kerana Cheng Yu, yang sentiasa di belakang tabir, menguruskan untuk awak diam-diam. Awak rasa kerjasama itu dari mana datangnya? kata awak. Shen Cheng Yu yang selalu tolong saya. Kalau bukan Zhu Xinyan, awak takkan fikir dengan kemampuan sendiri boleh uruskan sebuah syarikat. Mustahil, mustahil, mustahil.
Mustahil Shen Chengyu tolong saya. Mustahil dia. Dia pun tak faham hal-hal ini. Susinyan, dulu kita bersama. Awak nak mulakan perniagaan minta saya tolong. Kemudian awak kata, kalau dua-dua berniaga, rumah akan terlalu sunyi. Saya ikut kata awak, rela tinggal di rumah jaga keperluan harian awak. Bukankah itu perjanjian kita? Ya, itu perjanjian kita. Tapi lama-kelamaan, macam mana saya jadi orang yang tak berguna langsung dalam mulut awak? Shen Chengyu, kau kata kau bukan orang tak berguna, tapi Leo yang boleh selamatkan kelangsungan syarikat. Macam mana kau nak buktikan kau ialah Leo yang legenda itu? Cheng Yu, dengan orang macam ini, tak perlu bazirkan kata. Lebih-lebih lagi tak perlu buktikan apa-apa. Tak perlu buktikan. Atau sebab penipu, tak berani buktikan? Chen Yubai, aku tak sejijik kamu. Kalau begitu, buktikan kau Leo. Kau kata syarikat Sinyan sampai ke tahap itu kerana kau. Tapi sekarang syarikat Sinyan nak bangkrut tak lama lagi. Kau tak buat apa-apa untuk buktikan diri. Pada pendapat aku, sampai sekarang pun, kamu masih tak faham satu perkara. Apa? Syarikat Susinyan jadi begini. Semuanya kerana aku yang uruskan di belakang. Kenapa aku nak selamatkan dia? Leo, syarikat Ciksu tinggal satu arahan terakhir sebelum bankrupt. Nak keluarkan arahan sekarang. Apa? Apa dia cakap? Keluarkan arahan. Macam yang aku cakap dulu. Baik. Jinyan. Ini pasti dia berpura-pura. Chen Yubai, boleh tak kau diam dulu? Cheng Yu, kau betul-betul Leo ke? Cik Su, sekarang rakan kongsi terakhir. Syarikat pun dah keluar. Rantaian dana putus sepenuhnya. Kita memang nak bankrupt. Shen Chengyu, kau betul Leo yang terkenal itu? Kenapa kau tak pernah beritahu aku hal ini? Susinyan, kau beri peluang kepada aku. Tak ada peluang nak cakap. Kau boleh beritahu aku terus. Su Xinyan, kau tak pernah terfikir ke projek yang begitu sukar itu? Kenapa dalam tangan Cheng Yu boleh bekerja sama dengan mudah? Kenapa syarikat kami boleh bekerja sama dengan kau? Kau tak terfikir ke? Bukan kerana potensi syarikat kami besar ke? Potensi. Syarikat yang berpotensi banyak sahaja. Kenapa pilih awak? Ini semua kerana atas nama Cheng Yu, kami baru bekerja sama dengan awak. Bukan begitu. Bukan begitu. Jinyan. Memandangkan Cheng Yu adalah Leo. Awak mintalah dia. Tolong awak sekali lagi. Lagipun dulu dia sangat sayangkan awak. Pasti akan tolong. Betul. Cheng Yu, memandangkan kau Leo. Boleh tak tolong aku? Kau pun tak nak lihat syarikat yang kau bina sendiri runtuh kan? Susinyan, aku lagi harap syarikat kau gagal. Shen Cheng Yu, kenapa kau tak tolong aku? Kau dah lupa perasaan kita dulu ke? Perasaan? Susinyan, selama ini dalam mata kau, aku dari mula sampai akhir cuma gantian untuk Chen Yubai. Bila sekalipun kau ada perasaan benar pada aku? Kalau aku tak ada perasaan, takkan aku hidup dengan kau 6 tahun. Cheng Yu, memandangkan kau Leo, cuma perlukan gerakan jari sahaja. Walaupun begitu, aku tak akan tolong kau lagi. Su Xinyan, semua yang kau alami memang patut kau dapat. Tak ada sesiapa dalam industri akan tolong kau. Sesiapa yang berani, bermakna dia berlawan dengan keluarga Yu, kumpulan Jin Sheng dan Leo. Kenapa perlakukan aku begini? Shen Cheng Yu, adakah aku ini cuma panas baran sikit? Patutkah kau layan aku sekejam ini? Aku kejam pada kau. Susinyan, bila kau ucapkan kata-kata ini kau sendiri, tak rasa nak ketawa ke? Atau mungkin, kau sudah lupa cara kau layan aku? Cara aku layan kau? Mana ada kaki tangan syarikat aku yang tak cemburu dengan hidup kau? Apa yang mereka nampak hanyalah luaran. Langkah demi langkah, kau hancurkan ketulusanku. Su Xinyan, aku suruh Cheng Yu beri sebahagian harta pada kau selagi kau tak buat hal cukup untuk kau. Pergilah. Mulai sekarang, hidup aku tak ada kaitan dengan kau. Unta yang kurus masih lebih besar daripada kuda. Wang Zhu Xinyan ada. Cukup untuk aku beberapa tahun. Shen Cheng Yu, kau rosakkan Xinyan begini. Lepas ini nak putus hubungan? Chen Yubai, bukankah kau lulusan luar negara? Pelajar cemerlang. Kalau kau begitu sukakan Su Xinyan, kenapa tak bantu dia? Aku tak sama dengan kau. Perasaanku pada Xinyan tulus. Tentu aku nak bantu dia. Xinyan kita. Shen Cheng Yu, aku cuma nak kau bantu aku. Aku nak kau kembali ke sisiku. Su Xinyan, jawapan Cheng Yu sudah cukup jelas. Kamu ni tak habis-habis ke? Encik Yu,
Kalau begitu, atas nama Cheng Yu, tolong selamatkan syarikat ini. Aku seorang ahli perniagaan, bukan seorang dermawan. Syarikat kecil kamu tu, aku takkan langsung pandang. Kalau begitu, kembalikan Cheng Yu padaku. Dia suami aku. Aku tak nak ulang lagi. Antara aku dengan kamu, tak akan ada kemungkinan lagi. Kenapa? Kenapa? Sebab Cheng Yu sudah bersama aku. Apa? Nampak tak? Cepat bawa Chen Yubai hilang dari depan mata aku. Tak mungkin. Shen Cheng Yu, kamu pernah bersumpah akan cintai aku seorang saja selama-lamanya. Susinyan, kamu boleh suka orang lain, tapi tak benarkan Cheng Yu suka orang lain juga ke? Shen Cheng Yu hanya boleh cintai aku. Masa kita baru bersama dulu, dia dah kata akan baik pada aku seorang saja selama-lamanya. Macam mana kamu layan dia semua tahun ini? Kesengsaraan yang dia tanggung kerana kamu ingat tak? Mua. Jangan borak banyak dengan mereka. Bising sangat. Jaga. Bawa keluar dua orang ini, mulai sekarang. Dilarang melangkah masuk ke kumpulan Jin Sheng. Ya. Jinyan, ini. Shen Cheng Yu, kamu berani sangat layan aku macam ni. Jinyan, ini. Shen Cheng Yu, kamu berani sangat layan aku macam ni. Bising sangat. Jangan. Maafkan aku, Muhe. Aku libatkan kau. Tak apa. Aku yang patut minta maaf. Kau, kenapa minta maaf? Tadi aku terlalu gopoh. Kata kau teman lelakiku. Kau yang tolong aku. Kalau tak Yu Xinyan akan terus ganggu. Cheng Yu, aku tahu. Kau kerana Zhu Xinyan baru tak nak mulakan hubungan baru cepat. Mua. Aku tahu maksud kau. Aku juga tahu perasaan kau. Jadi, Mua. Hari-hari ni aku fikir. Aku tak patut kurung diri dalam kenangan lama. Kalau tak, aku cuma bawa jalan ke jalan buntu. jadi kau ada rancangan? Mua. Kau sudi bersama aku? Cheng Yu, aku tak dengar silap. Tak. Tentu. Kalau kau tak sudi, Aku sudi. Kau tahu berapa lama aku tunggu kata ni? Mana mungkin tak sudi. maaf. Mua. Buat kau tunggu lama. Jinyan, Shen Cheng Yu tu sungguh keterlaluan. Langsung tak hiraukan perasaan kalian bertahun. Chen Yubai, boleh tak kau biar aku aman sekejap? Shen Cheng Yu tu apa yang bagus sangat sampai buat kau macam ni? Jinyan, kau jangan risau. Apapun terjadi, aku akan sentiasa temani kau. Hai, Puan He, syarikat hari ini diisytiharkan muflis sepenuhnya. Semua harta atas nama awak kini tinggal rumah ini sahaja. baik. Saya faham. Saya cuma ada rumah ini sahaja. Rumah saya dan Cheng Yu. Cheng Yu. Saya pasti tunggu awak balik. Jinyan, kalau saya bersusah payah balik dari luar negara teman awak. Tunggu Shen Cheng Yu pergi. Awak masih mahu dia balik? Kalau tak, rumah ini tak boleh tampar Shen Cheng Yu. Lagipun saya percaya, dia cuma diperdaya oleh Yu Muhe. Dia pasti akan balik. Shen Cheng Yu dah layan awak begitu. Awak masih fikirkan dia. Jangan lupa, sepanjang masa ini, saya yang teman awak. Awak letak saya di mana? Awak pernah ada saya dalam hati. Awak boleh banding dengan Shen Cheng Yu? Dia adalah Leo. Awak? Saya serahkan syarikat kepada awak. Awak buat macam mana? Semua rakan kongsi lari. Itu sebab Shen Cheng Yu buat helah di belakang. Tak berkebolehan memang tak berkebolehan. Shen Cheng Yu takkan lari dari tanggungjawab. Saya tak berkebolehan? Awak tahu tak, kenapa Shen Cheng Yu pergi? Kenapa? Jangan kata awak yang buat. Betul, saya. Tapi saya buat untuk awak, untuk masa depan kita. Apa sebenarnya awak buat kepada Shen Cheng Yu? Jinyan, sebelum aku beritahu kau, aku tanya sekali lagi. Adakah aku dalam hatimu? Dulu kau memang ada dalam hatiku. Tapi kau pergi ke luar negara. Yang aku suka sekarang ialah Shen Cheng Yu. Shen Cheng Yu, sentiasa Shen Cheng Yu. Kalau begitu, bila kau berkahwin dengannya selama 6 tahun itu, dia buat kau marah dan kau datang cari aku di luar negara. Kenapa dia tak ada? Sekarang dia dah pergi. Dengan siapa kau berlakon sayang di sini? Chen Yubai. Waktu itu aku tak faham. Kau yang tipu aku. Sekarang kau berani sebut. Aku tipu kau?
Jangan lupa, waktu itu kami berdua saling menyukai. Kalau bukan kau, tipu aku pergi luar negara. Pisahkan aku dengan Cheng Yu. Mana mungkin aku pergi cari kau di luar negara. Zhenyan, kau jangan lupa, dulu siapa yang aktif naik ke katil aku? Chen Yu Bai. Aku beri amaran. Jangan cakap sembarangan. Apa sebenarnya yang kau buat pada Cheng Yu di belakangku? Zhenyan, semua yang aku buat adalah untuk kau. Kau masih tak faham. Ciumlah, ciumlah. Shen Chengyu, kau dan Su Xinyan sudah berkahwin bertahun-tahun, tapi orang yang disayangi dalam hatinya sentiasa aku. Chen Yu Bai. Kau berani di belakangku? Hantar video macam ini kepada Cheng Yu. Dia Shen Chengyu tak ada perasaan. Aku tak akan buat begitu. Adakah dia akan pergi? Hoi orang, keluarkan dia. Jangan muncul lagi depan aku. Su Xinyan, kau nak sebabkan Shen Chengyu buat aku begini. Aku beritahu kau, Shen Chengyu tak mungkin balik. Dia dah melekat pada orang yang lebih hebat. Di sisi kau cuma aku saja. Keluar. Cheng Yu. Rupanya selama ini, semua salah aku. Dua pengantin tukar pose. Ya, betul. Jangan malu-malu. Rapat sikit bolehlah. Baik. Sudah. Xinyan, kau cantik sungguh hari ini. Aku rasa, aku tak akan pernah lupakan hari ini. Rantai leher. Rantai leher aku mana? Nasib baik masih ada. Tinggal 3 hari lagi. Yaitu hari jadi perkawinan ke-6 aku dengan Cheng Yu. Dia pasti rindu aku. Bila masa itu, aku bawa rantai leher ni cari dia. Dia pasti ikut aku balik. Mo, aku sekarang pun tak tahu kau suka apa. Jadi beli sikit-sikit semua. Harap kau suka. Suka. Apa kau bagi aku suka semua? Lagipun, semua jenama kegemaran aku. Aku selalu ingat, kau suka semua jenama ni. Cheng Yu, Ada apa? kau jujur Jai. Kau dulu-dulu dah suka aku. Aku dulu memang ada fikiran ni. Tapi lepas tu ada satu hal kau kata. Kamu tak suka orang yang hanya tahu kerja. Alamak, ini cuma alasan aku untuk tolak orang lain. Cheng Yu, mari kita kahwin. Aku lalu depan sebuah kedai gaun pengantin. Gaun di sana cantik sangat. Baiklah, nanti kita pergi tengok. Shen Cheng Yu, aku serius. Mo, aku pun serius. Sejak kita putuskan untuk bersama, aku dah rancang masa depan kita. Betul. Kalau begitu, 3 hari lagi aku panggil mereka datang. Kebetulan hari itu hari jadi aku. Baiklah. Cheng Yu, ini beberapa gaun yang aku suka dulu. Memandangkan kau suka, cubalah semuanya. Baik. Shen Chengyu, mampus kau. Mampus kau. Kau ini siapa? Nak tahu siapa aku? Kau mati nanti tahu. Tolong, bunuh orang. Diam, nanti kau pun aku bunuh. Jangan risau. Ini kenalan lama pula. Cheng Yu, kau oke tak? Aku okey, jangan risau. Chen Yu Bai. Kau ingat pakai penutup kepala? Aku tak kenal kau. Shen Chengyu, apa gunanya kau tahu siapa aku? Aku datang hari ini untuk bunuh kau. Chen Yu Bai. Aku tak ada dendam dengan kau. Kenapa kau nak bunuh aku? Tak ada dendam. Keadaan aku sekarang yang terpuruk begini, semua gara-gara kau. Apa kaitan aku dengan keadaan kau sebelum kau pergi luar negara? Aku tak kenal kau pun. Lepas kau pulang, kau asyik ganggu aku. Aku pun tak buat apa pada kau. Pergi luar negara. Aku paling menyesal. Pergi luar negara.
Kalau aku tak pergi, sekarang, aku dah berniaga dengan Sinyan. Aku dah berjaya. Kalau tak pergi. Kalau begitu, Sinyan akan terus sayang aku. Kalau kau sayang Sinyan, kenapa kau pergi? Kau tahu tak, lepas dia tahu kau pergi, dia hampir terjun bangunan. Dia susah waktu itu. Kalau aku tak pergi, nak ikut dia, menderita sama. Apa salahnya? Sinyan sayang aku. Dia memang milik aku. Harta dia, semestinya milik aku. Chen Yubai, kalau begitu cari Zhu Xinyan, kenapa cari Cheng Yu? Tapi Xinyan, sekarang dia cuma sayang Shen Chengyu. Shen Chengyu. Hanya dengan membunuhmu, baru aku tenang. Begini, villa atas nama Xinyan akan jadi milikku seorang. Chen Yubai, aku tak akan mati. Malah, aku akan hidup dengan baik. Kalau kau memang mahukan villa Zhu Xinyan, pergi saja tanya dia. Kerana dia telah mewariskan villa itu kepadamu, Shen Chengyu. Kalau bukan kerana kau tiba-tiba muncul dan merosakkan semua rancanganku pulang dari luar negara, aku pasti sudah punya banyak wang sekarang. Aku rosakkan rancanganmu? Tanpa aku, dia langsung tak boleh tubuhkan syarikat. Kalau syarikat tak ditubuhkan, setelah kau pulang, yang kau jumpa tetap dia yang miskin. Tanpa kau, bukannya masih ada aku. Jangan lupa, aku ini lulusan Jabatan Kewangan Harvard. Syarikat kecil, apa sangat? Chen Yubai, aku dah lama suruh orang siasat kau. Di luar negara, kau tak belajar di Harvard, tapi di sebuah universiti tak terkenal. Kau siasat aku. Aku siasat kau pun mudah saja. Dengan kemampuanmu, nak urus satu syarikat pun susah. Kerja asas pun payah selesaikan. Chen Yubai, dengan pengalamanmu itu, jangan beranganlah. Ya, beta masuk universiti tak bereputasi. Jadi apa? Sinyan cintakan beta. Tapi sekarang semua kerana kau muncul. Sedangkan kau telah tinggalkan dia. Kenapa buat dia jatuh cinta? Dia cintakan aku. Chen Yubai, aku tak layak terima cintanya. Aku ulang. Antara aku dengan dia, tak mungkin ada apa-apa lagi. Shen Chengyu, bukan kau yang tentukan. Sinyan tak dapat lupakan kau. Lupakan aku? Kalau begitu, cari dialah. Cari aku buat apa? Betul. Hanya dengan hapuskan kau, baru segala miliknya jadi hak aku. Jadi, lebih baik kau masuk neraka. Jadi, lebih baik kau masuk neraka. Dia siksa aku 6 tahun. Aku dah beri peluang pada kau, Chen Yubai. Tapi kau tetap berulang kali cabar batas kesabaranku. Kau beri peluang, apa gunanya? Ah, Begitu ke? Kalau begitu, kau cakap dengan Pak Cik Topilah. Dan, antara aku dengan dia, tak mungkin ada apa-apa lagi. apa kau cakap? Aku tak percaya. Kau boleh lupakan Zhu Xinyan. Kenapa tak boleh? Dia seorang yang manja dan egois. Apa susah nak lupakan? Tapi, kau dah cintakan dia 6 tahun. Sekarang aku telah jumpa orang yang aku suka. Dan, kami nak kahwin tak lama lagi. Shen Chengyu, apa kau cakap? Kamu nak tinggalkan aku? Dan kahwin dengan perempuan ini? Su Xinyan, aku nasihat kamu bercakap elok. Kamu dah nak kahwin dengan perempuan lain. Macam mana aku nak bercakap baik? Zhu Xinyan, walaupun dia tak nak kahwin dengan aku pun, dengan kamu langsung tak ada kaitan. Kalau bukan sebab kamu ambil kesempatan semasa kami bergaduh untuk menggoda Cheng Yu, mana ada peluang untuk kamu? Su Xinyan, Muhe tak pernah menggoda aku. Tak macam kamu berdua. Menjijikkan. Cheng Yu, aku tahu. Dulu aku buat banyak salah. Aku akui aku salah. Cheng Yu, janji kamu balik. Aku ubah sekarang. Boleh tak? Xinyan, sampai sekarang pun, kamu masih fikirkan Shen Chengyu. Chen Yubai, diam. Siapa suruh kamu cari Cheng Yu belakang aku? Siapa suruh kamu rosakkan rancangan aku? Zhu Xinyan, kamu dan Chen Yubai berhenti berlakon. Bukankah kamu yang hantar dia datang nak celakakan Cheng Yu? Apa? Chen Yubai, kamu berani nak celakakan Cheng Yu? Ini semua sebab kamu asyik fikirkan dia je. Akhir-akhir ini, adakah kamu fikirkan perasaan aku? Aku dengan kamu langsung tak ada hubungan. Kenapa aku nak fikirkan perasaan kamu? Cheng Yu, dia suami aku. Tak nak ulang lagi.
Aku dah ceraikan kamu. Tak ada kaitan langsung lagi. Cheng Yu, hari ini aku cari awak. Tahu-tahu nak cakap pasal hal ini. Apa yang awak nak cakap dengan aku? Awak lupa hari ini. Hari apa? Hari ini. Hari dari perkahwinan kita yang ke-6. Hari memperingati. Awak masih ingat ini tak? Ini bukan rantai leher yang aku bagi awak ke? Bukankah awak dah buang? Aku tak buang. Masa awak bagi pada aku dulu, awak kata, aku cantik sangat. Awak tak akan pernah lupa hari ini. Shen Cheng Yu, hari ini aku pakai rantai leher ini datang cari awak. Awak balik bersama aku, boleh tak? Aku tak akan balik dengan awak. Adakah awak langsung tak peduli perasaan kita selama bertahun-tahun ini? Sumpah yang awak buat dah lupa ke? Tak sah lagi. Sejak awak terus-terusan mempermainkan aku, ia dah tak sah lagi. Sejak dalam hati awak tak ada aku, ia dah tak sah lagi. Awak sebab Chen Yu Bai kan? Cheng Yu. Asalkan awak sanggup balik, aku akan buat dia hilang serta-merta. Zhenyan. Apa awak cakap? Chen Yu Bai, antara kita berdua patutnya dah tamat 6 tahun lepas. Mulai hari ini, jangan ganggu aku lagi. Awak nak tinggalkan aku? Nak bersama Shen Cheng Yu kan? Aku beritahu awak, tak mungkin. Chen Yu Bai, diam. Hubungan aku dengan Cheng Yu. Bila pula giliran awak nak cakap? Cheng Yu, jangan risau. Asalkan kau kembali, aku akan segera menghilangkannya. Mengapa kau fikir aku masih sudi menurutimu? Kerana kau cintakan aku selama ini. Aku juga berjanji, aku akan berubah. Malangnya, kini aku tak cintakan kau. Walaupun kau berubah, ia langsung tiada kaitan dengan aku. Aku tahu. Kau menjaga maruah perempuan ini. Tak apa, Cheng Yu. Aku tak salahkan kau. Su Xinyan, kau ini terlalu angkuh. Apa kaitannya dengan kau? Kau cuma perempuan antara aku dengan Cheng Yu. Su Xinyan. Muhe bukan perempuan biasa. Jika kau berani lagi menghinanya, aku tak ragu untuk menarik balik semua harta kau. Kalau begitu, tariklah. Memandangkan kau tak mahu kembali. Apa gunanya rumah ini kusimpan? Baik. Aku penuhi permintaanmu. Rumah Xu Xinyan di Bandar Jiang dirampas. Jangan tinggalkan apa-apa. Cheng Yu. Perlukah kau begitu kejam? Sedikit pun tak beri mukar? Bukankah ini pernyataan kau sendiri? Bukankah aku sedang memenuhi kehendakmu? Cheng Yu. Aku tahu dulu banyak salahku. Demi nyawa yang kau selamatkan dulu atas budi itu, kau pulangkan rumah dan syarikat kepada aku, boleh? Aku hampir lupa. Nyawamu yang aku selamatkan dulu. Tak tahu berterima kasih pun tak apa. Tapi kau asyik kacau nyawa aku pula. Dan syarikat kau itu, tanpa aku, bolehkah kau capai tahap ini? Shen Cheng Yu. Apa sebenarnya yang kau mahu? Su Xinyan, kau dan Chen Yu Bai hari ini tak patut ganggu perasaan kami. Dengan ini, aku boleh lupakan hal ini. Apa maksud kau? Shen Cheng Yu. Kau nak buat apa? Mua, tunggu sebentar. Baik. Orangnya pun sampai di pintu. Siapa? Apa sebenarnya yang kalian nak buat? Panggil orang. Bawa lelaki ini ke bilik hitam kecil. Usir perempuan ini dari Bandar Jiang. Lepas ini, jangan muncul di depan aku lagi. Ya. Shen Cheng Yu. Kau berani layan aku begini, aku tak akan biarkan kau. Su Xinyan, kau bukan lagi CEO Su yang dulu. Sekarang, tiket ke Bandar Gang pun kau tak mampu beli. Nak jumpa aku lagi? Kau. Shen Cheng Yu. Kalau kau berbeza dengan rupa luaran, kenapa sembunyikan identiti sendiri dengan niat jahat? Chen Yu Bai, dari mula sampai akhir, aku tak pernah sembunyikan diri. Cuma seperti kau, langsung tak ada peluang untuk jumpa aku. Bawa pergi. Lepaskan aku. Lepaskan. Lepaskan aku. Maaf, Muhe. Kerana aku, kau tanggung semua ini. Tak apa, Cheng Yu. Sebaliknya, aku agak gembira. Kenapa? Kerana Xu Xinyan dan Chen Yu Bai tak akan muncul lagi, jadi kau gembira? Itu salah satu sebab. Ada sebab lain? Apa sebabnya? Kerana, apapun kata Su Xinyan, dari mula hingga akhir, kau tetap pilih aku. Cheng Yu, aku sungguh gembira. Mua. Dulu aku tak matang. Tak faham cara berhubung yang betul. Bagi Xu Xinyan, perasaanku padanya lebih kepada tanggungjawab menyelamatkannya. Tapi untukmu, itulah cinta sejati. Betul ke?
Mua. Seumur hidupku, tak akan ada hal buat aku khianatimu. Kerjaya atau cinta, kau sentiasa pilihanku. Cheng Yu. Kau tahu berapa tahun aku cintakan kau? Aku tahu. Tak kira berapa lama. Di masa depan, aku akan balas berganda. Ini. Cincin. Asalnya, aku ingin melamarmu saat kau memakai gaun pengantin dan membuka langsir. Tapi rancangan rosak. Mua. Mua. Masa depan, kita lalui bersama ya? Mahukah kau? Kahwin dengan aku. Mahukah kau kahwin dengan aku? Cheng Yu. Aku mahu. Aku mahu.